Hai, selamat sejahtera. Okey, ini adalah video lanjutan untuk teorem Pythagoras dan hari ini cikgu akan sambung untuk membincangkan soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Jom kita pergi ke slide seterusnya. Okey, 13.2 iaitu akas teorem Pythagoras. Okey, akas ni dia kita panggil suatu elemen tambahan lah, syarat tambahan dalam teorem Pythagoras ya. Kat sini cikgu bagi nota sikit. Jadi kamu kena faham, baca dan fahamkan ya. Akas teorem Pythagoras dia kata bagi sebuah segitiga, jika hasil tambah kuasa 2 panjang bagi dua sisi adalah sama dengan kuasa 2 sisi yang terpanjang. Okay, kita ingat baris mula sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang itu adalah hipotenus tadi ya. Maka sudut yang bertentangan dengan sisi terpanjang itu ialah sudut tegak. Okey. Kalau kamu baca sekali tak faham, dua kali tak faham. Okey, mari sini cikgu teruskan sahaja. Maksud dia paling mudah ialah menggunakan formula teorem Pythagoras itu sahaja. Okey, dia kata kat sini, jika segitiga ni, okey, tadi kita lukis segitiga ada A, B dengan C kan? C tadi hipotenus kan? Dan hipotenus itu adalah garis yang paling panjang kan? Dia cakap, ayat yang panjang ni dia cakap, jika A kuasa 2, sisi pertama, tambah dengan B kuasa 2 iaitu sisi yang kedua, jika hasil tambah dia ni bersamaan dengan kuasa 2 C kuasa ni, huruf C ni, kuasa 2 bagi C ni, maka wujudlah segi 4 sebagai sudut tegak ini. Bermaksud dia memenuhi teorem Pythagoras dan segitiga yang kita cari itu merupakan segitiga bersudut tegak. Okey, faham tak? Okey, kurang faham lagi Okey, tak apa. Misal katalah awak cari A kuasa 2 tambah B kuasa 2, kira dia tak sama dengan C kuasa 2. Jadi apa yang kita nak buat ni? Okey, bermaksud segitiga yang kita lukis ini dia tidak mempunyai sudut tegak. Sudut dia mungkin bukan 90. Sudut dia mungkin 93, 89, 85, 100 lebih. Okey, macam tu maksud dia ya. Okey, ini adalah cara menguji sama ada segitiga yang kita dapat itu merupakan segitiga bersudut tegak ataupun tidak. Okey, jadi awak boleh salin tulisan warna purple ni saja ya. Merah ni tak perlu. Okey, jadi kita sambung nota kita. Okey, jika apa? Maka segitiga itu ialah segitiga bersudut tegak. Jadi kita tulis dekat sini. Jika A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, maka segitiga itu ialah segitiga bersudut tegak. Itu sahaja. Ayat yang panjang-panjang ini kita ubah menjadi ayat yang pendek. Ini sahaja maksud dia. Okey, kita pergi ke soalan nombor 4. Nombor 4 ni kat sebelah ni lah. Cikgu dah cut kat sini pula. Tentukan sama ada segitiga yang berikut merupakan segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Kita tengok kat sini Okey, kalau soalan ni dia tanya suruh tentukan. Tentukan maksudnya kita kena pastikanlah segitiga yang dapat ni bersudut tegak pun ataupun tidak. Soalan biasanya takkan lukis segi 4 kat sini. Dia takkan lukis. Okey, kenapa? Kalau dia lukis bermaksud kita dah tahu dah ada sudut tegak. Sekarang soalan ni dia memang takkan lukis. Kita padam baris mula. Dia tak ada lukis. Tak ada lukis pun kat bucu sini. Jadi kita ni sebagai pelajar ni kita nak tentukan sama ada segitiga ni bersudut tegak ataupun tidak dengan cara mula-mula labelkan kedudukan dia. Okey, yang ni B, yang ni A, yang ni C. Cikgu, kalau saya nak label sini A, sini B boleh tak? A dengan B tak ada masalah. Awak label lah salah satu daripadanya. Cuma yang C ini tolong jangan ubah dia. Sebab C itu memang condong. C itu memang sengit dan C itu senang nak ingat dia adalah hipotenus. Okey, jadi bila kita dah ada kat sini, dah labelkan A, B, C ni, unit pun dah ada, kita masukkan dalam formula. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, sama dengan C
kuasa 2. Kita standby dulu dengan formula asas ni. So, A kita 5 kuasa 2 tambah B 7 kuasa 2. Okey, C ni berapa? 10 kuasa 2. Okey, jadi kita jangan buat sama dengan lagi. Kita kira dulu belah kiri. Ni belah kiri ya. Yang ni belah kanan. Kita kira dulu belah kiri. Lepas tu kita kira belah kanan. Okey, 5 kuasa 2 25. Tambah 7 kuasa 2 49. Okey, sini pula 10 kuasa 2 sama dengan 100. Okey, tak selesai lagi. Kita guna kalkulator. 25 tambah 49. Okey, dapat berapa tu? Okey, kita dapat 74. Manakala belah kanan adalah 100. Okey, bermaksud apa dia? Bermaksud belah kiri dan belah kanan tak sama. Bila tak sama, kita jangan buat sama dengan. Kita palangkan dia menunjukkan nilai ini tidak sama. Nilai ini tidak sama dan bila tidak sama, segitiga ini bukan segitiga bersudut tegak. Itu sahaja. Okey, jadi kiri dan kanan tak sama bermaksud segitiga ini bukan segitiga bersudut tegak. Okey, kita cuba pula segitiga yang kedua. Okey, ni bukan kedua, minta maaf, segitiga keempat. Sebab segitiga 2 dan 3 cikgu jadikan sebagai latihan kamu. Latihan. Okey. Segitiga yang keempat ni ya. Okey, kita labelkan ni A, ini B, ini C. Okey, kita masukkan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C. Ini formula tak ada masalah, samakan dengan dulu ni ya. Okey, kita masukkan A 6 kuasa 2, B 8 kuasa 2, C sama dengan 10 kuasa 2. Okey, jangan buat sama dengan dulu. Kita tengok dulu kiri dan kanan. Okey, di kanan. Kiri 6 kuasa 2, 36. 8 kuasa 2, 64. 10 kuasa 2, 100. Okey, kita tambahkan 36 tambah 64. Kita dapat 100. Dan belah kanan pun 100. Kita nampak kiri dan kanan sama. Jadi, dengan bangganya kita boleh buat sama dengan seperti ini. Dan bila kiri dan kanan sama, kita boleh buat ayat macam ni. Segitiga ini merupakan segitiga bersudut tegak. Okey, bermaksud apa? Kita telah melaksanakan akas teorem Pythagoras. Kita dah uji dan kita dah bagi bukti merupakan segitiga ini bersudut tegak. Okey, latihan. Kita pergi ke soalan last untuk topik ini. Okey, selesaikan setiap masalah berikut dan biasanya soalan takkan direct melukis lah. Jadi kamu perlu membaca soalan panjang dan kamu perlu sketch ataupun lakar mengikut kefahaman awak sendiri. Okey, saya kata awak buat satu garis segitiga. Okey, bila awak buat segitiga daripada soalan ini yang awak bina sendiri, jangan buat bersudut tegak. Okey, sebab apa? Awak tak tahu lagi dia adalah sudut tegak ke tidak kan? Jadi awak lukis sahaja kosong macam ni dan tuliskan nilai dia 12, okey, 16 dan 20. Macam mana cikgu tahu peletakan nombor-nombor tersebut? Ingat tak? Nombor paling besar merupakan jarak yang paling panjang. Bila jarak paling panjang, mestilah pada hipotenus. Manakala 12 dengan 16 ni terpulang pada kamu. Kalau kamu nak adjust dia jadi 16 kat sini pun boleh, 12 kat sini pun boleh, tak ada masalah. Janji jangan salah letak nombor 20 itu. Okey, kemudian kita teruskan lagi, tentukan sama ada segitiga tersebut merupakan segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Nah, inilah soalan yang mana kamu perlu menggunakan akas tadi. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi ujilah A yang mana, B yang mana, C yang mana. So, A 16 kuasa 2, B sama dengan 12 kuasa 2 dan C sama dengan 20 kuasa 2. Dan awak perlu uji sampai ke hujungnya. Bila dah uji, tengok kiri dan kanan, adakah sudut tegak ataupun tidak. Sama seperti soalan nombor 4 tadi. Okey, cikgu harap kamu boleh buat soalan ni. Dan soalan last, ini pun sama. Cikgu minta awak draw, awak sketch dan tengok mana sisi yang paling panjang. Kat sini kita ada 20, 21 dan 4.5 cm.
Jadi yang paling panjang dah tentulah 21 cm. So yang paling panjang itu perlu diletakkan pada hypotenuse. Dan selebihnya awak perlu menggunakan formula akas teorem Pythagoras ini. Untuk apa? Untuk uji sama ada segitiga yang awak lakar tadi itu merupakan segitiga bersudut tegak ataupun bukan. Okey, itu sahaja untuk topik ini dan habislah sudah semua modul kita dan harap semua nota ini dapat disalin dan latihan dapat dibuat dan mana-mana latihan boleh dihantar semula pada cikgu. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.